Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila kaffatil anbiya wal mursalin wa li azwajihi ummahatil mu'minin wa li ahli baitihi wa dhurriyyatihi wa ashabihi ajma'in. Thumma ila arwahi masyayikhina wa muallimina wa ulama'ina wa khususan ila ruhi syaikhi musannif hadzal kitab wa usulihi wa furu'ihi wa man yantasibu ilayhi ajma'in. Syai'u lillahi lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahman. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma aftah alaina futuhal arifina bika bil hikmah waftah alaina min ladunka ilma kama fatahta ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bihaqqi Taha sayyidil kaunaini wa jaddil hasanaini abil batuli wal qasimi. Rabbana aftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi jaddina sayyidina rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khairi ya karim, amma ba'd. Faqala al muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allah bihi wa bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Dia kata bab 4 sifat-sifat para nabi. Surah 27 tu dah. Kita nak masuk qismu tsani, bahagian yang kedua di dalam perbahasan ilmu akidah. Yang ini qismul awal, perbahasan yang pertama, bahagian yang pertama di dalam ilmu akidah ni ialah tentang ketuhanan, ilahiyat, rububiyat, uluhiyat. Terjemah tempat kita ni ketuhanan belaka tu. Artinya hukum ketuhanan dan hukum sifat ketuhanan. Itu telah lepas dah kita selesai membicara dan membahaskan tentang hukum ketuhanan dan hukum sifat ketuhanan, daripada mengiktikadkan perkara yang wajib dengan wujub, perkara yang mustahil dengan istihalah, dan perkara yang jaiz dengan jawaz. Selesai dah, serta dengan dalil-dalil ijmalinya. Itu dalil-dalil ijmali itu sekalian makhluk ini, ada makhluk ini, baharu alam ini dan sebagainya lah. Jadi malam-malam ni kita nak masuk iaitu bab yang keempat. Dalam buku dia ni dia tulis bab yang keempat lah. Pasalnya bab bab satu dia awak mari ilmu tauhid dan dasar-dasar ilmu tauhid. Kemudian bab yang kedua baru dia awak mari pengantar aqidatul awam, baru masuk akidah awam. Kemudian bab 3 tu baru sifat-sifat Allah. Jadi ini masuk bab yang keempat pada menyatakan sifat-sifat para nabi. Lalu katanya nazim Syekh Sayyid Ahmad Al-Marzuqi rahimahullahu ta'ala Al-Maliki, arsala anbiya dhawi fatanah bisidqi wat tablighi wal amanah. Itu tak?
arsala anbiya, mengutus, yakni oleh Allah lah, anbiya akan para nabi. Tu. Zawil fatanah, sekalian para nabi itu yang mempunyai, yang memiliki fatanah, bijak laksana. Bisidqi, dan benar, wat tablighi, dan menyampai apa yang diperintah oleh Allah dengan menyampai, wal amanah, dan tidak melakukan perkara yang ditegah oleh Allah. Itu makna amanah. Baik. Dia kata Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi dan rasul untuk menyampaikan serta menyebarkan ajaran Islam ke muka bumi. Jadi asal-asalnya agama ni akidahnya sama saja. Syariat yang berlainan. Jadi daripada mula Nabi Adam sampailah akhir para nabi, para rasul, itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akidah pegangannya sama saja yang diajarkan kepada umat masing-masing. Lalu dia kata Nabi adalah seorang manusia yang menerima wahyu dari Allah Taala. Ini nak mari definisi Nabi ni. Nabiyun, daripada asal perkataan naba, ialah seorang manusia. Insanun, zakarun, kena begitu sebenarnya, manusia laki-laki. Pasal perempuan tak ada jadi nabi tak ada jadi nabi. Lepas tu dalam Quran kata wa auhayna ila ummi Musa, kami mewahyukan kepada ibu Nabi Musa. Itu bukan makna wahyu pada syarak, bukan wahyu makna istilah, bukan artinya mak Nabi Musa tu nabi, tidak. Tapi wahyu dengan makna lughah, artinya ilham. Itu dah. Wa auhayna artinya kami mengilhamkan kepada ibu Nabi Musa, supaya meletakkan Nabi Musa tu di dalam bekah, dihanyutkan ke sungai Nil, takut dibunuh oleh tentera Firaun. Pasal Firaun ni dia mimpi akan ada satu bayi yang akan menghancurkan dia dan kerajaan dia. Lalu dia pun panggil esok, panggil ahli nujum. Cerita ke ahli nujum, ahli sihir ke apa. Jadi katanya ahli sihir, kalau begini tidak syok lagi lah, di kalangan Bani Israel itu akan ada lah bayi laki-laki mana yang akan meruntuh ke kerajaan tuanku. Maka dia pun perintah supaya setahun bunuh semua laki-laki, bayi laki-laki yang lahir di kalangan Bani Israel. Setahun rehat, setahun bunuh. Jatuh ke Nabi Musa, setahun hak di perintah ke bunuh. Nabi Harun tak. Nabi Harun setahun hak rehatkan daripada projek membunuh. Ya gitu. Setahun bunuh, setahun rehat, setahun bunuh. Tu. Maka dalam Quran kata kami wahyukan kepada Muhammad Musa tu, Muhammad Musa terima wahyu, nabi lah. Tidak. Itu maknanya ilham. Sama juga semut pun lebah ada dalam Quran kan, kami wahyukan kepada semut, kepada lebah. Itu semua tu wahyu dengan makna lughah, artinya ilham. Ilham dah. Jadi kena kata nabi adalah seorang manusia laki-laki yang merdeka. Kena bertambah lagi tu. Tu kalau seorang manusia, orang tina pun manusia, bukan lembu. Adakah nabi? Tak. Mesti seorang manusia tu laki-laki yang merdeka, tak ada hamba. Tu. Yang selamat daripada dijauhi oleh umat. Mana salamatut tabi'ah wal khilqah, maknanya selamat tabiat dan kejadian rupa parah dia daripada dijauhi oleh umat. Artinya tak ada di kalangan nabi itu tidak segak, tidak tampan, pasti segak, tampan. Dan tidak ada di kalangan nabi tabiat dia tu buruk, akhlaknya tidak baik, jahat, tak ada.
atau gila, mering, tak ada lagu tu. Sebab semua tabiat tu menjauhkan orang daripada dia. Pada apa gunanya Tuhan utus lagu tu dia? Orang duk lari. Nah. Uhiya ilaihi diwahyukan, uhiya ilaihi bisyar'i, diwahyukan kepadanya dengan hukum syarak. Wa illam yu'mar bitablighihi, dan jika sekalipun tidak disuruhkan dengan menyampaikan hukum syarak tersebut, fahuwa nabiyyun faqat, maka dia tu nabi saja. Ini katanya, namun tidak ada perintah untuk disampaikan kepada kaumnya. Tu. Ini di sini berlaku khilaf lah. Berlaku khilaf di kalangan ulama. Adakah nabi itu diperintahkan dengan menyampaikan hukum syarak? Jumhur ulama ahli sunnah wal jamaah kata tidak. Lepas tu, kalau ada juga orang panggil disuruh menyampai, itu bukan menyampai hukum syarak, hanya menyampaikan tentang dirinya tu ialah nabi, supaya umat menghormati. Itu saja. Itu berlaku di atas jumhur. Kalau Imam Sa'duddin At-Taftazani, dia menyalahi jumhur. Mana menyalahi jumhur? Di sisi Imam Sa'duddin At-Taftazani, nabi dan rasul ni muradifun, taradufun dia panggil. Taraduf ni artinya sama saja. Nabi ialah rasul, rasul ialah nabi. Adapun jumhur ulama ahli sunnah wal jamaah kata tidak. Kullu nabiyyin, tiap-tiap nabi, kullu rasulin nabiyyun, tiap-tiap rasul ialah nabi, walaisa kullu nabiyyin rasulan. Tapi tidak tiap-tiap nabi itu ialah rasul. Tiap-tiap rasul ialah nabi, gitu. Tiap-tiap nabi belum tentu rasul. Itu jumhur. Ada umum khusus dia lah. Ada umum khusus mutlak dia. Mana? Kullu rasulin nabiyyun. Tiap-tiap rasul pasti nabi. Gitu dah. Tak ada rasul bukan nabi. Kalau orang mengaku dia tu, saya ni rasul je bukan nabi. Berat tu. Ni. Orang panggil apa? Jahil jilacok. Bodoh dok lalu macam orang hok dok mengaku rasul itu kan. Saya tak mengaku nabi, saya mengaku rasul. Bodoh lah. Pasal dia kata dalam Quran kata Nabi Muhammad tu penutup bagi nabi. Dia tak faham tu. Kan dalam Quran kata, "Makana Muhammadun aba ahadim mir rijalikum, walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin." Tidaklah Nabi Muhammad itu bapa bagi laki-laki biasa di kalangan kamu. Bahkan Nabi Muhammad itu ialah Rasul Allah, utusan Allah, dan penutup bagi sekalian para nabi. Dia kata, tengok, Nabi Muhammad tu penutup nabi, bukan penutup rasul. Jadi saya tak ngaku nabi, saya rasul je, rasul Melayu. Nah, orang panggil jahil jilak cok. Bodoh apa kata belakang. Pasal apa? Pasal mana ada rasul hak bukan nabi. Ini ijaznya Quran. Hebatnya Quran. Berjaya memerangkap rasul-rasul palsu. Jadi tak ada hak rasul bukan nabi. Kalau nabi bukan rasul ada. Pasal tu kalau Quran kata walakin Rasulullahi wa khatamal mursalin. Sudah. Akan tetapi Nabi Muhammad tu ialah Rasul Allah, utusan Allah, dan penutup bagi sekalian rasul-rasul. Sudah. Maka benar ada lagi orang boleh mengaku nabi, tapi bukan rasul. Sah. Pasal walaisa kullu nabiyyin rasulan. Pasal bukan tiap-tiap nabi itu ialah rasul. Ada nabi yang bukan rasul. Kayak gitu. Ada nabi yang bukan rasul. Itu jumhur ulama ahli sunnah wal jamaah. Jadi kalau Imam Sa'duddin At-Taftazani sebagai, dia berlaku di atas pendapat rasul dan nabi hadullah. Nabi ialah rasul, rasul ialah nabi. Dia panggil nisbah tu nisbah taraduf, muradif. Maknanya ikhtilaf fil lafzi, ittihad fil makna. Tak sama pada sebut. Nabi, rasul. Lain kan sebut tu.
Tapi ittihad fil makna mana? Muttahidan fil makna. Sama pada makna. Nabi ialah rasul, rasul ialah nabi. Gitu. Itu Imam Sa'duddin At-Taftazani. Tak apa juga, boleh siapa yang nak pergi itu pergi. Tapi jangan kata hak ni je hak betul. Hak salah lagi salah. Lari daripada tak boleh gitulah. Karena ini perkara termasuk ikhtilaf fi furu'il aqaid. Nah, selisih pendapat di kalangan ulama dalam perkara cabang akidah, bukan usul akidah, bukan usulul aqaid. Kalau mungkin jemaah kita ni tak biasalah jumpa golongan seperti itu. Kalau orang-orang yang biasa terjun dalam medan ilmu, ada kelompok lagu tu. Dia ekstrim sikit. Hanya pendapat guru dia je betul. Hak lain salah. Ada gitu, ada. Bukan Wahabi saja, bukan Wahabi kata ini nak kata kau Wahabi ni tak ada benda lain. Dia Wahabi tu Wahabi lah. Ini hak lain pada Wahabi bukan Wahabi ni. Ni mengaku juga Asy'ari, Asy'ariyah, Syafi'i, Tareqah, Tasawuf, Sufi. Tapi ekstrim. Ya ekstrim sikit. Ya agak syadid sikit. Dia tak boleh terima orang panggil keluasan dalam perselisihan pendapat ulama. Dia tak boleh terima. Yang hanya guru dia saja yang alim. Dia panggil Ahbash. Digelar Ahbash kerana mengikut nisbah guru dia Syekh Abdullah Al-Harari Al-Ahbashi Al-Habshi Al-Ahbashi, orang Ethiopia. Jadi guru dia tu orang alim lah, orang alim, tapi bukan satu-satunya paling alim orang kayak gitu. Alim tu alim lah, tapi tetaplah orang alim ni orang panggil ada kelemahan dia, kekurangan dia, tak serupa dengan ramai-ramai orang alim yang lain, tu. Jadi jangan kita ta'assub, jangan kita orang tak hak ni betul. Tak boleh gitulah. Pasal hak berpendapat dengan Nabi dan Rasul tu ada umum khusus tu bukan sikit-sikit. Ramai. Termasuk ni buku hak kita. Bermakna tuan pengarang ni siapa? Kiai Haji Muhyiddin Abdul Somad. Maknanya dia menjalani di atas pendapat tu. Pendapat jumhur, kebanyakan ulama. Ni orang baru dah ni. Kitab baru dah ni. Hatta Syekh Nawawi Bantani, kitab lama. Hatta kita Syekh Abu Bakar Syatah Ad-Dimyati, pengarang Hasyiah I'anatul Talibin, Hasyiah ala Fathil Mu'in. Syekh Zaini Dahlan, Mufti Mazhab Syafi'i Mekah, Imam Ibrahim Bajuri, Syekh Abdullah Asyarqawi. Ramah. Boleh kata jumhur pegang kata bahawasanya Nabi Rasul tu umum khusus. Mana? Tiap-tiap Rasul pasti Nabi, tiap-tiap Nabi belum tentu Rasul. Gitu dah. Jadi sama ni. Namun tidak ada perintah disampaikan kepada kaumnya. Jadi tidak ada perintah dengan makna syariat yang baru. Tapi ada juga perintah dengan menyampaikan kepada kaumnya bahawasanya dirinya adalah Nabi. Dia kena royak. Wahai kaumku, aku ialah Nabi. Gitu ya. Supaya makom kenabiannya dihormati. Itu dah. Tapi syariat baru tak ada. Sedangkan Rasul, sedangkan Rasul pula dia kata, selain menerima wahyu, ia juga diperintahkan untuk menyampaikan kepada kaumnya. Wa in walau yu'mar bitablighihi fahuwa rasulun. Gitu. Maka jika diperintahkan dengan menyampaikan syariat tersebut, maka dia ialah rasul. Yani nabi lagi rasul. Tu beza tu. Maka bisa ni makna boleh dikatakan bahawa setiap rasul pasti nabi. Kita sebut dah ni. Boleh dikatakan setiap rasul, kullu rasulin pasti nabi. Mana? Nabiyun. Tiap-tiap rasul pasti nabi. Tengok. Tetapi tidak semua nabi adalah rasul. Tengok. Walaisa kullu nabiyyin rasulan. Tapi bukan tiap-tiap nabi adalah rasul, bukan? Tak semestinya. Pasal ada yang bukan rasul. Nabi Daniel, Nabi Samuel, Nabi Khadir, kayak gitu.
Nabi tapi bukan rasul, nabi ya. Baik. Nah, kalau gitu dia kata sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala, maka adalah manusia-manusia pilihan yang dibekali oleh Allah dengan keistimewaan yang tidak dimiliki oleh makhluk Allah yang lain. Nah, pastilah. Jadi nabi-nabi rasul ni pastilah orang khiyar, al-akhyar, orang yang dipilih oleh Allah. Pasti dah orang panggil ada sifat-sifat yang khusus, ketentuan bagi dia, dan perkara-perkara yang khususiat bagi dia. Nah, sebab tu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri, kita mengaji hak ni, hak ilmu tauhid ni, dia panggil ma'rifatu ammah, nak kenal Nabi secara umum. Yang nak mengesahkan i'tiqad supaya dapat mahabbatu ammah, cinta yang umum juga. Hak tu wajib fardu ain. Tapi kalau kita nak kenal Nabi dengan secara khassah, ma'rifatu khassah, tak ada dengan ngaji ilmu tauhid ni saja. Nak ngaji lagi ilmu sirah. Nah, sirah an-nabawiyah, syama'il muhammadiyah, khasa'is an-nabawiyah, dalailun nubuwah. Paling kurang lima ilmu. Satu fardu ain, 4 ni fardu kifayah. Satu fardu ain ni, kita duk ngaji ni sekarang ni. Ni makrifat ammah wajib fardu ain. Pokok mana pun kena ngaji. Supaya sahlah iman dia tu, tak ada siapa dia nak iktiraf dah. Iman dia tu pasti betul, sah. Kemudian nak nambahkan lagi orang panggil rasa cinta kepada Nabi Muhammad SAW, tak badal dengan hak ni, hak fardu ain. Kerana hak ni ma'rifatu ammah, makrifat secara umum. Maka cinta pun hak dapat secara umum. Mahabbah yang ammah, kasih hak biasa-biasa panggil kalau terjemah kita lah. Kalau kita nak kasih ke Nabi hak luar biasa, maka kenal pun kena keluar biasa. Kayak gitu. Ma'rifatu khassah. Kena tambah lagi ilmu ngaji tentang Nabi Muhammad. Sirah an-nabawiyah. Siar Nabi, perjalanan hidup Nabi. Syama'il Muhammadiyah, Syama'ilur Rasul, kesempurnaan rupa, bentuk dan akhlak Nabi kita Muhammad, rupa kejadian Nabi dan akhlak Nabi SAW. Khasa'isun nabawiyah, perkara-perkara yang ketentuan hanya untuk Nabi, tidak pada nabi-nabi yang lain. Bahkan nabi-nabi ni ada khususiah belaka ni, tapi Nabi kita ni ada perkara yang lebih khasa'is daripada nabi-nabi lain. Kena tahu juga betapa hebatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalailun nubuwah. Dalil-dalil kenabian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tambah lagi pak ilmu, mudah-mudahan kenal kita benar-benar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Supaya soalan yang kedua tentang Nabi itu kita boleh jawab. Mana? Ni, jawab mari suratu Muhammadin, gambaran dari Muhammad. Tadi tanya, man hadzal rajul? Siapa laki-laki ni? Dalam kubur ni. Siapa laki-laki ni? Sudahlah kita. Piyo tak kenal kau Benda tak biasa ngaji Syama'il Muhammadiyah dah tu. Tak tahu apa parah Nabi lagu mana. Kalau orang kenal, jawablah dah. Ini junjungan kami, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pasal di dunia kenal. Ngaji Syama'il, ngaji dalail, ngaji khasa'is, ngaji sirah. Tu lagu tu dah. Pasti. Nabi-nabi itu manusia-manusia pilihan yang dibekali oleh Allah dengan keistimewaan dengan khasa'is. Ciri-ciri khas. Yang tidak dimiliki oleh makhluk Allah yang lain. Pasti. Begitu pula mereka diberikan sifat-sifat kesempurnaan sebagai penguat atas risalah. Atas kerasulan mereka yang dibawa tadi tu. Tu mesti orang panggil ada sifat-sifat kesempurnaan bagi para nabi, para rasul. Khusus, mana lebih-lebih lagi bagi rasul. Kerana kalau nabi itu tak syarat tabligh. Jadi 3 je, siddiq, amanah, fatanah cukup. Tabligh tidak menjadi sifat khas bagi para nabi sahaja, bukan rasul. Tapi kalau nabi lagi rasul, tu tabligh masuk.
Nah, siddiq, amanah, tabligh, fatanah. Nah, pasal dia tabligh, ya Rasul ni kena sampaikan kepada bangsa dia, kaum dia. Itu apa yang diperintah oleh Allah dengan menyampaikan. Tu tengok. Sebagai kesempurnaan dari risalah yang disampaikan, Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan 4 sifat kesempurnaan, sifat kamalat yang pasti dimiliki, yang sungguh pasti ngoti pada akal kita maknanya. Dimiliki oleh seorang Rasul Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah kita. Kalau kita Arab dia kata gini. Arsala anbiya zawi fatanah bisidqi wat tablighi wal amanah. Allah mengutuskan para nabi itu yang mempunyai kecerdasan, bijak laksana dengan kebenaran, dengan benar dan menyampai dan amanah. Ay yajibu ala kulli mukallafin, wajib atas tiap-tiap mukallaf, wajib fardu ain. Artinya syarak untuk kita mengaji, reti serta i'tiqad dalam hati sebagai tuntutan yang putus. Itu mana wajib. Talabul fi'li talaban jaziman. Setara mana? Yusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Dijanji syurga kerana kita mengerjakannya. Kita i'tiqad dalam hati itu dapat syurga, dapat pahala. Wa yu'aqabu ala tarkihi. Dijanji iqab, seksa api neraka kerana kita tidak mengaji, tidak mengerti, tidak memahami, tidak i'tiqad dalam hati. Silat-silat hari bulan kalau i'tiqad lawan bagi apa hak mu'taqadah ahli sunnah jamaah, kalau tidak sesat kufur wal a'yadu billahi min zalik. Kekal dalam api neraka, bukan dibalas saja dengan api neraka. Kekal nak boleh jadi. Kadatil jahilu antakun kufran. Dekat oleh jahil itu bahawa adalah ia dah jadi kufur. Tu bahaya tu. Sebab dia kata yajibu ala kulli mukallafin, wajib fardu ain di atas tiap-tiap mukallaf ayat taqida oleh bahawa beriktikad, berpegang kemas, jazam dalam hati dia, yakin dalam hati dia, annallaha, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala arsala ilal mukallafina, mengutus kepada sekalian mukallaf. Jadi rasul-rasul itu diutus untuk mukallaf. Kalau dia bukan mukallaf, maka diutus tu bukan untuk taklif, untuk syaraf saja, untuk memuliakan saja. Macam malaikat. Malaikat bukan mukallaf. Nabi diutus tak untuk malaikat? Diutus juga untuk malaikat. Patut utus untuk apa? Suruh semaya puasa Ramadan macam kita tak? Tak. Untuk memuliakan malaikat. Li syarafan dia panggil. Kita diutuskan Nabi untuk kita ni taklifan, untuk diberati dengan hukum syarak. Tu. Diutus kepada sekalian mukallaf, anbiya, akan para nabi, mursalina dan para rasul. Para nabi, para rasul ni mausufina, bersifat mereka itu para nabi, para rasul bisifatin arba'atin wajibatin fi haqqihim, dengan segala sifat-sifat yang 4 yang mesti pada akal kita, fi haqqihim, pada hak, pada tubuh badan mereka itu para nabi, para rasul alaihimus salatu wassalamu. Tengok. Tapi dalam kitab ni dia bila fatanah dulu deh. Dia bila fatanah dulu ni. Ini kerana nak bagi tahu kepada kita bahawasanya imam pengarang kitab ni, Syekh Ahmad Al-Marzuki, beliau menjalani di atas pendapat Imam Abul Hasan Al-Asy'ari atau Asy'ariyah. Karena Asy'ariyah dia bila sifat rasul tu 4. Siddiq, amanah, tabligh, fatanah. Kalau Maturidiyah, mereka menjalani di atas sifat rasul yang mesti diketahui pada syarak fardu ain. Secara fardu ain atas tiap-tiap mukallaf, i'tiqad mesti para nabi bersifat dengan sifat tersebut 3. Mana? Siddiq, amanah, tabligh. Cukup. Tu siddiq, amanah dan tabligh. Fatanah tu masuk auto, tak payah manual dah dalam tabligh. Pasal nak menyapa ni mesti kena cerdik. Kalau bodoh-bodoh tak boleh nak menyapa lagu tu. Jadi kalau bila tabligh tu pasti dah cerdik. Macam mana tablighu ma umiru bi tablighihi?
para rasul, para nabi itu menyampaikan apa wahyu yang diperintah oleh Allah dengan menyampai. Tiba-tiba tak cerdik. Siap. Tak pandai nak menyapa. Nah. Nak ayat wano ke umat ni. Sudah dah lah. Sudah tak reti. Toknya siapa-siapa dah tu ni. Kayak gitu. Betul tak? Jadi orang nak menyapa ni pasti kena cerdik. Nah. Lalu jawab oleh ulama Asy'ariyah, ada juga hok berahim menyapa tapi tak cerdik. Macam lah ni banyak nak kaki-kaki goreng kan tu ni. Tak mengaji tapi nak jadi tok guru kata. Sudah. Macam kita pasal dah itu. Tuhan menjadikan zat dia. Sudah. Tuhan boleh buat anak bini dia. Sudah. Kayak gitu. Tu orang panggil apa tu? Pandai menyapa. Tak cerdik pun. Tak bijak sana pun. Bodoh pun kan. Maka tak lazim kata Asy'ariyah. Orang yang menyampai itu mesti cerdik. Tak lazim. Kalau itu bila tak lazim. Lazim nak auto. Tak auto. Maka kena bila menua. Kena bila sosok. Siddiq, amanah, tabligh, fatanah. Itu dah. Jadi ingat. Kalau Asy'ariyah, mazhab Asy'ariyah, sifat ketuhanan, hukum sifat ketuhanan sikit. Mana 13. Hukum sifat kerasulan banyak. Mana 4. Kalau Maturidiyah, hukum sifat ketuhanan banyak. Mana 20 sifat. Hukum sifat kerasulan ni sikit. Mana 3. Siddiq, amanah, tabligh. Gitu ya nak ingat dia. Dia silat dia panggil, dia silat. Habis. Baik. Tapi dalam buku kita ni dia bila siddiq dulu. Sebagaimana biasa. Sebagaimana biasa kita duduk bila siddiq, amanah, tabligh, fatanah. Pasal apa bila siddiq dulu tu? Tu dah. Pasal menyampai ni pertama-tama mesti dengan lidah. Betul tak? Dengan lidah. Jadi as-sidqu lawan dia al-kizbu, dusta. Apa makna sidqu? Benar. Dia kalau al-haq dengan as-sidq, dia beza tu. Dia beza pada makna kita ni benar, kebenaran, hak tulah. Kalau di Arab al-haq kebenaran, as-sidqu benar. Sama ke? Beza. Mana? Kalau as-sidqu wa makna sidqi mutabaqatu khabarihim lil waqi'i. Muafakat khabar mereka itu rasul dengan realiti. Itu dia panggil benar. Kalau kebenaran wa amma maknal haqqi, dan adapun bermula makna kebenaran itu fahuwa mutabaqatul waqi'i lil khabari. Muafakat realiti dengan khabar. Dia terbalik. Dia lain dah. Dia gini. Kalau benar muafakat khabar dengan realiti. Contoh. Saya bercakap. Saya katakan tuan-tuan sekalian, para hadirin sekalian, di belakang, di depan surau kita ni berlaku banjir besar. Hanya sungguh di depan ni. Berak hujan tu. Pada ramai orang tak ada lah ni. Orang duduk atas jalan raya lah kau. Jam sombak. Tak tahu lah. Banjir dah terik ni. Kita ni kena ambil iktibar dah. Kerja yang lain ni. Pelik dah jadi ni. Hujan lebat. Tak kira puyah. Kelata panggil. Tak kira musim dah. Tak ada musim dah. Kena ambil iktibar kita. Buat bekal untuk nak tinggal dunia sementara ni. Tapi manusia ni la ilaha illallah. Kau nak kiamat bumi, kau gila babi. Maaf banyak kasar sikit kecil. Mari sombak jeng jalan tu rupanya ada konsert rupanya. Konsert orang Tino pakai tali joli ada atas-atas. Iya sungguh. Kalau konsert nasyid kau berapa tu, ataupun orang panggil lagu-lagu Melayu kita ni tak tahan sikit lah. Masih lagi pakai molek lagi lah. Ni konsert orang putih, orang Tino orang putih mari menyanyi, nama apa? Pink ke apa nama dia? Pink po apa dia ni?
Pakai atas-atas tu tali coli, sombak jalan orang pakai giung. Pelik dah pok kita ni. Ni. Pelik dah. Dengan alam ni duk hujan lebat gapo tanah runtuh sini, putus jalan sana, banjir sana sini. Tapi bila-bila tu melompat lagi orang. Dah. Melompat lagi tapi kita nak buat mana? Nah. Tu perangai nafsu syaitan. Kita nak marah kau, tak jadi hijau juga. Gitulah juga. Tu. Jadi kalau saya khabar, saya cerita. Saya kata para hadirin semua, di depan surau kita ni ada banjir. Nampak? Ada banjir. Jadi apabila tua-tua semua kita tengok depan surau tu, banjir sungguh. Bermakna muafakat. Berbetulan, mana muafakat. Khabar saya dengan apa yang berlaku, realiti yang berlaku. Itu dia panggil benar. Jadi semua kata, betul lah, benar lah, benar. Kita ni Melayu ni paling sikit, betul. Betul pun benar pun betul. Betul lain pula. Betul as-shawab. Dalam Arab dia panggil as-shawab. Betul. Shawab. Lawannya khata'. Lain tu. Kalau bahasa Arab, dia kaya bahasa. Arab ni kaya bahasa dah. Kalau betul as-shawab. Lawannya apa? Khata'. Salah. Kalau benar as-sidqu. Lawannya apa? Al-kizbu. Lain tu. Kalau kebenaran al-haqqu. Lawannya apa? Al-batilu. Lain-lain tu. Kita bedah belaka lah kat sini. Betul saya, betul. Bukan betul, benar. Kena beki bahasa kita tu. Benar. Apa benar? Sebab apa benar? Sebab muafakat khabar cerita ustaz. Khabar tu mana cerita ustaz. Apa yang ustaz khabar, apa yang ustaz habaq tu, apa yang ustaz cerita tu dengan realiti yang berlaku. Tu dia panggil benar. Kalau kebenarannya al-haqqu. Muafakat realiti dengan khabar. Itu kebenaran. Dia ambil realiti, pukul di khabar. Contoh macam apa Nabi bercakap. Nabi cerita. Kayak gitu. Kita sayati akhir zaman qaumun rajulun sayati selagi akan datang pada akhir zaman satu bangsa, satu puak. Gini. Nabi khabar lama dah. Betul tak? Bila berlaku benda tu, kita pun pukul dengan apa hak Nabi khabar. Kebenaran. Itu kebenaran. Itu al-haq. Apa hak Nabi cerita tu hak, kebenaran. Sebab muafakat realiti yang berlaku dengan cerita Nabi. Lain. Kalau ambil realiti pukul di cerita, kebenaran. Kalau ambil cerita pukul di realiti, benar. Itu beza dah. Itu azal dulu. Nak bunyi dah totek-totek tu. Azal takutnya dia mau ingat surah tak ada orang ni, hujan lebat. Tak? Bunyi azal. Ada orang surah. Aduh lah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن محمدًا رسول
Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن محمدا رسول الله Asyhadu anna Muhammadar Rasul. حي على الصلاة حي على الصلاة La haula wala حي على الفلاح la haula wala quwwata illa billah. حي على الفلاح La haula wala quwwata. الله أكبر الله أكبر لا الله. إله إلا الله La ilaha illallah sayyiduna Muhammadur Rasulullah. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah. Ati sayyidana maulana Muhammadan al-wasilata wal fadila. Wa ba'athahu maqaman mahmudan alladhi wa'adtahu innaka la tukhliful. Baik. Cuba tengok dia kata. Nombor 1 siddiq. Siddiq. Nah, bukan siddiq itu. Siddiq. Siddiq. Nah. Tapi dia wak kurungnya jujur. Jujur ni terlalu umum dah. Yang naknya sini benar. Benar tu pada lidah dulu. Pasal kalau jujur ni dia umum. Mana? Lidah, hati, perbuatan, semua. Jadi kalau perbuatan tu jujur tu dikatakan amanah. Kayak gitu. Dah, jujur. Jujur pada perbuatan. Mana amanah dia? Tidak melakukan perkara yang khianat. Mana? Perkara yang ditegah oleh Allah Ta'ala. Perkara haram, perkara makruh, hatta khilaful aula pun para Nabi tidak mengerjakan. Itu nak jaga. Kena cara siddiq dulu. Dia punya terjemah tu jujur. Sebab dia kata setiap rasul pasti jujur dalam ucapan dan perbuatannya. Ya kira umum lalu dah. Kalau kira kita siddiq benar pada lidah. Pada lidah. Lepas tu pada perbuatan pun dah. Perbuatan hati itu pasti dah. Orang panggil betul Nabi. Benar Nabi. Tapi nak cerita dulu tu apa hak Nabi khabar dengan mulut Nabi, dengan lidah Nabi. Semuanya mutabaqah lil waqi'. Dan kalau kita tak sempat dengan waqi' itu, maka kita tahulah bahawasanya apa hak Nabi tutur tu kebenaran. Pasal mutabaqah waqi' lil khabar. Tu. Pujian Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Ibrahim alaihi salam. Allah Taala kata, wazkur fil kitabi Ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya. Wazkur, dan sebutlah, ceritalah wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fil kitabi, di dalam kitab Al-Quran ini, Ibrahim, akan Nabi Ibrahim, akan kisah Nabi Ibrahim. Mana? Innahu, sesungguhnya Nabi Ibrahim ni, kana adalah ia Nabi Ibrahim siddiqan, ialah orang yang benar-benar jujur. Siddiqan, sangat, tu ada makna mubalaghah tu, sangat-sangat jujur, sangat-sangat benar, gitu. Nabiyan, lagi pula seorang Nabi. Buat mari dalil selalu dak tu ni. Jadi kita nak cara dulu
Benar tu berapa? Mutabaqatu khabarihim lil waqi'i. Muafaqah kena khabar cerita mereka itu bagi realiti. Apa yang mereka cerita tu kena dengan realiti. Jadi bila kita ambil cerita pukul diiktibar cerita kepada realiti, dia panggil benar. Kalau kita ambil realiti hak berlaku, realiti ni apa yang berlaku, waqi' dia panggil. Realiti hak berlaku ni kita ambil hak realiti, mari pukul pula dengan gapo hak Nabi cerita. Itu dia panggil kebenaran. Macam kita ni, realiti hak berlaku kita tengok, weh lah apa manusia jadi gini. Apa jadi lagu ni gini. Tu realiti. Kita pergi balik dalam hadis Nabi. Balik. Weh lah. Apa aku tengok tadi berlaku apa aku tengok tadi Nabi royak dah. Ambil realiti pukul di khabar. Bermakna kebenaran. Al-haq dia panggil. Ini kebenaran. Apa Nabi cerita ni kebenaran. Sebab pasal berlaku. Realiti itu ambil pukul di khabar, kebenaran. Al-haq. Lawannya al-batil. Wa didduhu, dan lawan bagi al-haq, al-batilu, ialah batil. Realiti yang berlaku tiba-tiba pergi pukul dengan khabar tak sama. Batil tu. Palsu dia panggil. Palsu, kepalsuan dia panggil. Kepalsuan, tipu. Kalau berbetulan, al-haqqu dia panggil, kebenaran. Kalau as-sidqu tadi benar, mana mutabaqatu khabarihim lil waqi'. Muafaqah khabar mereka dengan realiti. Kalau ni kita baca dulu hadis. Lepas tu baru tengok ke realiti. Weh, benar. Gitu. Jadi gitu. Baca hadis dulu baru tengok realiti. Itu benar. Kalau tengok realiti dulu baru baca hadis, kebenaran. Itu balik itu ya. Wadiduhu, dan lawannya. Lawan bagi benar, al-kizbu, dusta. Kalau saya cerita, di depan surau ni berlaku banjir besar. Ni khabar keluar daripada mulut saya ni. Bila para hadirin semua kita tengok, adamu mutabaqah, tak muafaqah. Tidak muafaqah khabar saya dengan realiti. Tak ada anjir apa-apa. Itu dia panggil ustaz ni pelawak, menipu, dusta. Itu lagu tu dah. Itu dusta. Jadi para nabi itu tentu sungguh benar khabar mereka. Tentu tidak dusta. Jadi kalau kita iktibarkan realiti kepada khabar, maka kebenaran semuanya apa yang disampaikan oleh para nabi, para rasul. Tentu tidak batil. Jadi lagu tu. Kalau kita iktibar khabar dengan realiti, maka tentu sungguh benar as-sidqu para nabi, para rasul. Tentu tidak al-kizbu, tentu tidak dusta mereka itu. Pasal apa tu kita sambung semula pula lah. Ramah tak ada ni. Tak tahu pergi ke mana. Wallahu a'lam wa ilmuhu atam. Terberhenti dulu. Setiap rasul pasti jujur, ini benar dalam pengakuan atas kerasulannya. Ini penting. Pasal apa ni dalilnya? Benar para nabi itu ialah mukjizat. Jadi mukjizat tu menempati firman Allah, sadaqa abdi fi kulli ma ubalighu anni. Kalau nabi dusta, para nabi itu bohong, maka Tuhan bagi mukjizat, bermakna Tuhan membenarkan pembohongan. Tasdiqul kadzib kizbun. Membenarkan si pendusta itu dusta. Kita tahu dia menipu. Kita pun tanya dia curi. Orang tanya, "Mu curi tak?" Tak. Kita tahu dia curi. Orang tanya, "Betul ke dia tak curi?" Kita pun takut kena marah. Tak. Dia tak curi, ustaz. Padahal kita tahu dia curi. Kita membenarkan pendustaan dia, kita juga termasuk pendusta. Kayak gitu. Tak ke Allah pendusta? Itu wallahu a'lam wa ilmuhu atam. Kita sambung semula pula. Sambung mula pula. Mana Ramadan lah. Pas raya tu. Sambung pas raya. Wa ilmuhu atam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajlihi wa ajlihi ma 'alimtu minhu wa ma lam na'lam.
ونسألك الجنة وما يقرب إليها من قول وعمل ونية واعتقاد ونعوذ بك من النار وما يقرب إليها من قول وعمل ونية واعتقاد ونسألك من خير ما سألك عبدك رسولك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم فقهنا علم الشريعة والمعرفة والطريقة والحقيقة واستعملنا بها بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم رب فانفعنا ببركاتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.